Ayah macam apa tu ya? Ni tentang wakaf tunai. Wakaf tunai? Iya, ia dilaksanakan oleh Yayasan Wakaf Malaysia. Wang yang dikumpul ditukarkan kepada harta kekal. Keuntungannya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Ayah dah berwakaf ke? Sudah, ayah dah buat potongan gaji. Boleh juga ke kaunter atau bank terpilih. Sila berwakaf tunai di Yayasan Wakaf Malaysia. Wakaf, satu pelaburan abadi. Dari perkarangan Masjid Muhammadiyah, Taman Tasik Jaya, Ipoh, Perak, Darul Ridwan. Secara langsung kami bawakan forum perdana Ehwal Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Kita merafakkan rasa syukur kehadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya kita dipertemukan sekali lagi pada malam Jumaat setiap Khamis, forum perdana Ehwal Islam secara langsung daripada Masjid Muhammadiyah ataupun dikenali dengan Masjid Cina, Taman Tasik Jaya, Ipoh. Rancangan yang dibawakan oleh JAKIM dan RTM dengan kerjasama Bank Muamalat Masjid Muhammadiyah dan Persatuan Cina Muslim Malaysia. Malam ini perkarangan Masjid Muhammadiyah dibanjiri oleh ribuan penonton yang hadir. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Kita nak bincangkan satu tajuk mengenai mereka yang dijinakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tajuknya adalah fitrah. Kita akan bincangkan bersama dengan dua ahli panel yang tidak asing lagi kepada kita. Yang paling hampir dengan saya adalah Ustaz Haji Muhammad Khazim alias Pengetua Pusat Pendidikan Al-Barakah, Ipoh, Perak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, sihat. Ada lagu malam ni Ustaz? InsyaAllah ada. Mulakan. जन्म जन्म का साथ है दीवाने को सौ बार मैंने जन्म लिए. Faham ke? Tak faham Ustaz. Saya pun tak faham. Saya ingatkan dia lagu mu'alaf Ustaz. Sebab tajuk kita fitrah. Tak apalah, tak ada pun. Panel kita yang kedua adalah yang bahagia Dr. Insinyur Ustaz Haji Muhammad Fuad Yuh bin Abdullah, ahli Lembaga Pengarah IKIM ataupun pendakwah Persatuan Cina Muslim Malaysia. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni hao ma? Hao. Hobo. Di hao kong ya. Sebab panelnya maklumlah sebangsa dah. Jadi kena letak tanya khabar ikut bahasanya. Malam ini panel termasuk moderatornya semua orang Perak. Ini bagusnya parlimen ni. Orang Perak punya. Jom yuk kita mulakan forum kita. Pada malam ini atas tajuk fitrah. Kalau boleh Ustaz Khazim, saya kenapa bila cerita tentang fitrah ini, saya pun begitulah 20 hampir 30 tahun dulu saya memeluk agama Islam. Itu satu titik sejarah dalam hidup saya Ustaz, kembali fitrah. Daripada dulunya berantukan main. Taklah jahat sangat Ustaz, tapi boleh tahan. Ya, nakal Ustaz. Tapi sekarang ni boleh tahan juga baik Ustaz. Itu ceritanya. Jadi saya nak ceritanya, kenapa fitrah itu satu perkara yang cukup penting untuk kita bincang ke malam ni Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Dr. Moderator, Ustaz Fuad, Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah tuan-tuan, bila sebut tentang fitrah, apa makna fitrah? Fitrah maknanya bersih, suci. Kita ni doktor bila sebut fitrah, zakat fitrah. Bila sebut zakat fitrah, dia faham fitrah aja. Fitrah maknanya kembali kepada yang asal. Kembali kepada yang asal, yang bersih, yang suci, yang betul-betul. Kalau sebut tentang akidah, kalau sebut tentang i'tiqad, maknanya i'tiqad yang betul, i'tiqad yang suci. Bila sebut agama, agama yang betul, agama yang suci.
Bila sebut sesuatu perkara, perkara yang betul, perkara yang suci, ini dipanggil sebagai fitrah. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya cara hidup di sisi Allah yang betul ialah Islam. Sebab itu bila sebut tentang fitrah, semua orang akan nak dan mencari fitrah. Sebab dalam diri kita ni memang setiap orang, jahat macam mana pun dia ada satu sudut, ada satu ruang dalam hati dia, pasti mencari kebenaran. Pasti mencari sesuatu yang betul. Pasti mencari sesuatu yang berkehendak kepada naluri dia. Walaupun dia jahat macam mana pun. Walaupun dia samsing kampung dusun macam mana pun. Tapi jauh di sudut hati dia, dia akan mencari keadilan. Dia akan mencari kebenaran. Dia akan mencari sesuatu yang jelas. Dia akan mencari sesuatu yang nyata. Sesuatu yang jelas, yang benar, yang nyata ini dipanggil apa? Fitrah. Selagi mana manusia tidak kembali kepada fitrah, jiwanya tidak tenteram, doktor. Dia menjadi seorang yang tidak tenteram. Dia akan mengikut perasaan dia. Bila dia mengikut jiwa dia, bila dia mengikut naluri dia, dia akan menjadi orang yang teraba-raba, meneka dalam kesamaran. Buat satu benda tak puas hati. Bila dia beribadat, dia rasa tak seronok. Bila dia mengkaji, dia rasa kosong. Hidup dia yang penuh dengan kemewahan, dia rasa tidak ada makna. Apa benda yang dia dapat, dia tidak akan rasa kesedapan, kenikmatan yang hakiki. Sebab dia tidak berada pada fitrah yang benar. Bila dia berada pada fitrah yang benar, insya-Allah tuan-tuan, pemikiran dia menjadi betul. Tangan dia menjadi betul. Matanya menjadi betul. Tetapi kalau manusia menolak fitrah, tuan-tuan, kehidupan manusia akan menjadi haru biru. Bila manusia menolak fitrah, jiwanya menjadi kacau. Tetapi apabila dia menerima fitrah, dia menerima kebenaran, ketenangan akan datang. Sebab itu tuan-tuan, kenapa hari ini manusia teraba-raba? Kenapa hari ini tangan dia tak tenang, jiwa dia tak tenang, kaki tak tenang, hati tak tenang, semuanya tak tenang? Sebab fitrah tidak diambil. Dia menolak fitrah dalam diri dia. Dia tahu bahawa pahaman dia salah. Dia tahu bahawa pahaman dia tak betul. Tetapi dia nak ambil juga yang tak betul. Akhirnya jiwa tak tenang. Sebab itu tuan-tuan, daripada tak betul, kita mengajak ke arah yang lurus. Kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Minta jalan yang lurus. Bila kita berada pada jalan yang lurus, semayang pun jadi tenang. Berapa banyak orang yang semayang kalau tidak lurus, tidak betul, semayangnya susah hati dia. Dia tak akan timbul tenang. Banyak orang semayang tak tenang sebab tak betul. Semayang pun tak betul. Akad takbir pun tak bunyi apa. Bunyi apa? Ya kau. Itu kalau dapat dekat Direktur Ahmad Nisfu, dia cakap apa? Cakap tak. Sebab tak bunyi apa? Ada yang kat takbir Allah, macam nak terjun kolam renang. Doktor kalau jumpa dengan orang macam itu, bubur penampar aja, Allah, terus dapat terus. Kenapa yang kata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar tak dapat pada dia? Sebab tak betul. Sebab itulah tuan-tuan, kalau fikrah kita betul, kalau hati kita betul, kalau jiwa kita betul, berada pada fitrah yang betul, bersih, suci, insya-Allah kehidupan kita betul. Banyak orang yang mengadu, jari jemari ku tak berhaluan, hanya mengikut rentak hati dan perasaan. Bila dia ikut hati, bila dia ikut rentak perasaan dia, jadi apa? Mesti jadi tidak betul. Sebab dia tidak berada pada jalan fitrah. Kembalilah pada fitrah, dia akan membetulkan semua keadaan. Anda mampu mengubahnya. Terima kasih Ustaz Hazim. Saya nak beralih kepada Dr. Fuad Yuh. Doktor ni asal tempat kami sama, asal daripada Bagan Datuk. Cuma bezanya doktor dilahirkan di ladang, saya di rumah. Itu dia. Makna ladang tu di kawasan estate, doktor, betul doktor? Saya ingat lagi kita berforum dulu. Dr. Fuad dah berapa lama masuk Islam doktor? Baru dalam 3 tahun. 3 tahun masuk Islamnya? 35. 35. Oh, maknanya doktor lama lagi lah. Risau saya kenal dia dah lama dah, macam mana pula 3 tahun baru masuk Islam. Ya, doktor, bila kita bercakap soal fitrah ni, doktor telah membuat satu keputusan. Ya, daripada dulu kada Ustaz Gajian sebut tidak tenang kepada tenang. Saya nak tanya doktor, bagaimana ketenangan yang doktor rasa itu sehingga kita boleh rasakan memang tidak ada
tolok bandingnya. Saya nak cerita juga tapi tak boleh sebab saya moderator malam ini. Sila doktor. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih pada saudara Dr. Profesor Muhammad Ridwan T, Ustaz Kazim Arias yang pertama sekali saya jumpa bersemuka. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, hadirin, dhaif-dhaif dan semualah ahli-ahli qaryah di sini. Saya alhamdulillah bersyukur kepada Allah SWT dapat bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan pada malam ini. Sebelum saya jawab soalan tu, saya nak mengucapkan terima kasih pada yang menjemput saya untuk bersama dengan tuan-tuan pada malam ini. Diizinkan Allah SWT, alhamdulillah, satu opportunity yang amat baik untuk bersumuka dengan tuan-tuan. Sebenarnya dalam kita kembali kepada fitrah, dia ada dua peringkat sebenarnya pada diri saya, pengalaman saya sendirilah. Peringkat pertama dari segi nak kembali tu dari segi aklinya, dari segi rasionalnya memang senang. Kita baca, kita tengok, kita tanya soalan, kita menerima ilmu, maklumat dari segi mental itu, dari segi intelektualnya kita menerima dan senang kita maknanya menerima Islam itu. Tapi untuk melenturkan jiwa, jiwa nafs ni, untuk kembali kepada fitrah ni, saya kira makan masa yang lama jugalah. Lama juga makan masanya. Sebabnya kita, jiwa kita nak dilentur balik kembali kepada fitrah ni, sedangkan sekian lama, mungkin sekian tahun, jiwa ini tak ada takdib lah, tak ada disuruh benar-benar ikut jalan yang betul. Jadi memang makan masa. Jadi saya rasa ada dua peringkat pada pengalaman saya sendiri. Dari segi intelektual, melihat pada Islam itu, dari segi rasionalnya, dari segi ilmunya memang cukup sesuai, secucuk dengan jiwa kita sebagai insan. Seperti mana yang sudah tentunya kita telah pun pernah mendengar hadis Rasulullah SAW, riwayat Bukhari dan Muslim, nyatakan ma min mauludin illa wulida ala fitrah fa abawahu yuhawidani wa au yumajjisani au yuhawidani Yahudi, Nasrani dan juga yumajjisani. Jadi kita manusia ni, Allah SWT dalam hadis disebut telah dilahirkan atas fitrah, makna fitrah yang semua jadi. Dan kebanyakan ulama dulu-dulu, ulama salaf kita, dari segi Ikrimahnya, Ibn Hajarnya, mengatakan yang dimasukkan fitrah itu adalah Islam itu sendiri. Islam ataupun cara hidup yang Allah SWT telah pun berikan pada kita ini. Jadi Islam ialah fitrah. Bila seorang manusia itu kembali kepada Islam, maka dia telah kembali kepada fitrah. Walaupun kembali dari segi intelektualnya kita cepat intelektual ni, tapi dari segi spiritualnya saya kira makan masa lah. Saya tak tahu mana saudara moderator ni macam mana, tapi saya dari segi spiritualnya memang memakan masa. Sifat marah marah benar lah ni, sifat marah, cepat marah sampai sekarang pun. Jadi memang susah kita nak dari segi sifat-sifat mahmudah yang kita nak hidupkan, mengikut fitrah memang suatu yang sukar. Tetapi dari segi intelektual dan mental, cukup kita senang, kita melihat Islam tu sesuatu yang cukup sesuai dengan alam, dengan tabi'i, dengan nature, maka itulah fitrah. Sekian. Terima kasih doktor. Ini nak cerita saya pula. Dulu nak cerita 30 tahun dulu. Apa yang saya tak makan? Yang semelih, yang tak semelih, yang lembu kaki pendek, yang lembu kaki panjang, apa tu? Ya.
judi, arak, apa tak apa Ustaz. Bila masuk Islam, ginilah Ridwan T. Tak apa cerita. Apa pun kita berehat seketika, jangan ke mana-mana, teruskan bersama bicara Wara Terbaik Forum Perdana Ehwal Islam selepas ini. Baik saudara, terima kasih kerana masih lagi terus setia bersama bicara Wara Terbaik Forum Perdana Ehwal Islam. Kita sedang membincangkan tajuk Fitrah, forum yang dibawakan oleh JAKIM dan RTM dengan kerjasama Bank Muamalat, Masjid Muhammadiyah dan Persatuan Cina Muslim Malaysia ataupun MEKMA. Kita berada di perkarangan Masjid Muhammadiyah, Taman Tasik Jaya, Ipoh, Perak pada kali ini. Baik, kita sambung balik perbincangan kita kalau boleh Ustaz Kazim. Saya dulu masuk Islam, ramai orang kata kerana nak kahwin. Saya, kalau itulah Ustaz Kazim, payah juga saya masuk Islam sebab saya dah memang comel dah. Gitu tau. Ya. Kita masuk Islam kerana kita belajar. Ada yang masuk Islam kerana atas dasar cinta, kena nak kahwin. Kita terima je Ustaz. Ya, tak ada masalah. Pokoknya dia kena berubah dan dia kena menjadi lebih baik daripada sebelum itu. Jadi Ustaz, kalau ada di kalangan kita hari ini yang nak masuk Islam kerana atas dasar cinta. Ustaz ada lagu cinta Ustaz? Ada. Baik. Jadi perlukah kita pertikaikan keikhlasannya kalau dia memeluk agama Islam itu atas dasar cinta? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, seperti mana orang yang mencari fitrah, mencari fitrah, dia jumpa. Kenapa orang tidak jumpa fitrah? Jawapannya sebab tak cari. Kalau dia cari, kalau dia kaji, dia teliti, dia akan jumpa. Ada yang berjumpa dengan hidayah. Maka bila dia jumpa hidayah, maka dia akan jumpa dengan fitrah. Dan bentuk hidayah untuk dia dapat fitrah, macam-macam bentuk dia boleh dapat. Ada orang yang menemui fitrah, ada orang yang menemui Islam. Sebab tiap-tiap pagi dia dengar azan. Tiap-tiap pagi Tok Bilal azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia masuk dalam hati. Dia buka tingkap, dia tengok sedap sungguh laungan azan tu. Akhirnya kadang-kadang tuan-tuan dia pergi ke masjid, masuk Islam dia dengan azan saja. Sebab tu Tok Bilal bila nak azan sedap-sedap. Pagi-pagi ke biar semua orang terkejut. Jangan terkejut takut. Azan menakutkan. Allah, takut orang tu. Lagi dia tutup pintu, langsung tak jumpa fitrah, hidayah pun hilang. Ada orang yang menemui hidayah, menemui fitrah sebab apa? Doktor sebutkan tadi, membaca, dia jumpa. Dia cinta dengan buku, dia cinta dengan ilmu, dia jumpa fitrah. Ada orang yang menemui fitrah, ada orang yang bertemu dengan hidayah sebab bercinta dengan hidayah. Perempuan tu nama hidayah. Kan? Satu ofis, bercinta ni hama, bercinta mula-mula. Mula-mula ni hama ni mak, wong ai ni sudah tuan-tuan. Bila dah timbul perasaan cinta, ni dia cinta. Hati ini bukan milikku lagi. Bila hati dah cinta kan, kalau hati sudah suka, akhirnya mau masuk Islam. Bila nak masuk Islam, berapa banyak orang yang melalui persepsi. Itu nak masuk Islam tu, nak kahwin lah tu. Itu kata nak menikah masuk Islam tu. Kamu jaga-jaga hidayah, hoi. Itu nak masuk Islam tu bukan pasal apa, pasal nak menikah dengan kamu lah tu. Persepsi kita dah datang. Kenapa kita nak menilai orang dalam hatinya? Innallaha alimun bizatis sudur. Yang tahu dalam hati ialah Allah. Kita tak berhak. Ni masuk Islam ni dapat duit zakat lah ni. Ni dapat Islam, masuk Islam ni dapat derma lah ni. Tak. Jangan persoalkan hati dia. Bila dia datang, makcik, saya datang mau masuk Islam. Encik, saya mau masuk Islam. Ustaz, saya mau masuk Islam. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Terima je. Jangan tanya ni nak masuk Islam ni nak kahwin dengan anak makcik ke sebab dah jumpa fitrah. Mana dia tahu fitrah tuan-tuan? Mana dia tahu tentang hidayah? Yang dia tahu sekarang dia nak Islam. Terima je. Lepas tu kita bimbing. Rasulullah ketika menerima sahabat-sahabat yang nak masuk Islam, mana dia tanya? Datang Umar Al-Khattab nak masuk Islam. Walaupun Umar Al-Khattab mula-mulanya memusuhi Rasulullah, memusuh Islam, Rasulullah dengan lapang tangannya, dengan lapang dadanya datang, ahlan wa sahlan.
Cuba tengok Rasulullah menerima sahabat-sahabat yang pernah memusuhi Rasulullah. Sa'ad bin Abi Waqqas, bagaimana orang yang di antara yang paling awal masuk Islam, Rasulullah terima dengan begitu hebat sekali. Amru al-As, Rasulullah terima dengan begitu hebat sekali. Begitu juga dengan orang yang pernah memusuhi Rasulullah, Khalid ibn Walid. Rasulullah tak pernah sebut sejarah lama dia. Rasulullah tak pernah cerita apa yang telah Khalid ibn Walid buat. Rasulullah terima dengan lapang hati. Persoalan hati, kita didik, kita terbiah. Yang ini tuan-tuan, jadi kalau ada anak-anak tuan-tuan yang sedang bercinta, mak, Siti nak kahwin dengan siapa? Dengan itu ni kata dia. Tapi dia belum Islam, mak. Suruh dia masuk Islam dulu. Memang buat syarat, pergi jumpa dengan mak-mak, pergi jumpa dengan perkim, belajar 6 bulan, lepas 6 bulan datanglah elok-elok kita kahwin. Buat syarat, jangan hari ni masuk Islam, hari ni kahwin, terus hilang, ruyuk terus. Kan kita ada syarat yang Rasulullah letakkan. Kamu Elvin nak kahwin dengan anak makcik boleh, tapi syaratnya kamu kena belajar ya. Alhamdulillah, jom kita masuk Islam, pergi pejabat agama masuk Islam. Kemudian kita latih dia, kita orang baru, anak baru, orang yang baru lahir, didik dia. Jangan soal tentang hati. Kita kadang soal ni masuk Islam pasal apa? Dah masuk Islam hari ni terus bincang suami isteri. Bila nak sunat bakar menantu kita tu? Sunat dulu tuan-tuan. Begini itu modelnya. Ladang kata dia. Tak menang sama Allah tu. Aku balik kan kata dia. Pelan-pelan ini pun masalah tuan-tuan. Kita nilai dengan nilai yang baik. Jangan terus dengan persepsi yang buruk sangka, insya-Allah. Terima kasih Ustaz Kazim. Kita sekarang ni berforum di pekarangan Masjid Muhammadiyah ataupun Masjid Cina di Taman Tasik Jaya ni Ustaz. Ya. Kalau ditakdirkan yang azan tu mualaf Cina Ustaz, ya, agak-agaknya orang datang semayang tak Ustaz? InsyaAllah. Datang tak? InsyaAllah. Tak boleh. Dia lagi tarik, lagi tertarik. Baik. Saya ingatkan Ustaz dia menyindir saya dah. Tak ada, tak apa Ustaz. Jangan marah kalau tidak ada soalan nak mengena lepas ni ya. Pada Dr. Fuad Yuh, saya bukan apa, memang wujud persepsi buruk tu, sangka buruk tu Ustaz. Bila kita masuk Islam ni, dia kata kerana nak kahwin, kerana nak dapatkan sesuatu, nak dapatkan hak istimewa, macam-macam lagi dipertikaikan. Udah masuk Islam salah juga dah lah, kita kena dengan Tok Mudin tu. Lepas tu kena lepas tu dia, yang belum belajar tutup aurat dia suruh tutup segera, suruh tinggalkan. Betul lah kena tinggal ke Ustaz, tapi bukan ke doktor dalam soal ini kita perlu berhikmah dengan mereka, jangan bersangka buruk sebab mereka akan lari pada kita. Dr. Fuad, silakan. Alhamdulillah, memanglah begitu sebenarnya. Kita sebenarnya berhadapan dengan seorang insan, manusia ni. Kalau tengok dalam engineering management insan ni dia kata ialah complex system, bukan complicated. Complicated tu susah nak buat, complicated. Tapi kompleks ni ialah tak boleh predict, dia kata. Kalau complicated kita boleh predict lagi apa yang akan berlaku. Dia kata kereta complicated, macam-macam dalam tu. Tapi kalau masuk kereta tu letak driver, dia jadi kompleks sebab tak tahu apa nak jadi bila ada kereta dengan driver. Kalau kereta saja kita tahu. Jadi manusia ni memang satu sistem yang kompleks. Oleh itu ada tadarrush, ada maknanya tadarrush ni berperingkat-peringkat lah, stage by stage. Dia bawa masuk Islam. Yang kita emphasize, yang kita tekankan ialah kenapa dia pakai tudung? Kenapa dia masuk Islam dia nak mengucap dia tak sembahyang lagi? Betul, itu semua penting, tapi kita kena bimbing, kita kena apa? Bagi dia masa, itu ialah tabiat manusia. Sudah tentunya ada yang belum Islam, dia belajar dah. Dia dah belajar, kemudian dia masuk Islam, dia terus amalkan. Tapi ada juga yang masuk Islam dahulu dan memakan masa. Itu saya rasa tabi'i. Jadi tuan-tuan perempuan yang asal Islam, lihatlah dengan mata yang rahmah, mata rahmah. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Islam itu adalah rahmah. Satu agama yang penuh dengan kasih sayang dan belas kasihan. Lihat dengan rahmah. Kita masalah kita ialah kita susah sebenarnya. Saya sendiri pun tengok kadang-kadang rahmah ni cukup susah. Kadang-kadang kalau kita tengok macam kita kata dia ni kahwin, dia ni masuk Islam nak kahwin. Sebenarnya kahwin ni
satu wasilah, satu cara Allah SWT masukkan Islam. Allah SWT memberikan wasilah, memberikan cara-cara untuk seseorang itu menerima hidayah. Kahwin adalah satu cara. Saya sebenarnya nak bacakan satu research, bukan di Malaysia saja. Bukan di Malaysia. Ini ada satu report di sini, kajian yang dibuat oleh seorang profesor di Pusat Pengajian Jerusalem menyatakan bahawa Yahudi, semua Yahudi yang masuk Islam, kebanyakan adalah wanita yang mengaku bahawa mereka mau masuk Islam untuk berkahwin dengan seorang lelaki Muslim. Maknanya, itu adalah satu tabi'i dalam kita berinteraksi dalam masyarakat, kita bertemu, berkenalan, itu mungkin satu yang tabi'i, dan itu juga satu daripada cara yang Allah SWT nak berikan kepada kita untuk orang masuk Islam. Macam kita orang kata, kenapa dululah, sekarang ni orang tak kata sangat, dulu, engkau ni Cina ni, kau datang dari Cina ya, kau nak balik Cina balik ya. Saya fikir-fikir balik, sebab datang daripada Cina lah, maka saya jumpa Islam di sini. Kalau tak datang Cina, tak dapat Islam. Itu satu wasilah. Jadi, mengapa kita tidak menerima cara-cara wasilah yang Allah SWT berikan kepada orang bukan Islam untuk mereka menerima Islam? Kita terima satu daripada caranya. Jadi, dengan melihat kepada manusia sebagai satu kompleks sistem ini, kita akan lebih memahami bahawa kita tak boleh meletakkan maknanya karakteristik ataupun cara-cara kita nak orang masuk Islam hari pertama, kedua terus dia maknanya iltizam atau melakukan syariat dengan sepenuhnya, dia kena semayang 5 waktunya dengan sunatnya, qabliyah, ba'diyah semua. Kita tentunya tak boleh buat demikian. Yang suka saya ialah saya teringat satu peristiwa, saya bawa seorang kawan, seorang India, dia nak masuk Islam, pergi ke Jabatan Agama, tak boleh sebut Jabatan Agama mana, tapi itu dulu, sekarang mungkin tak ada dah. Bawa pergi Jabatan Agama, jadi Jabatan Agama bagi test. Antara test yang diberi soalan ialah apa beza antara malaikat dan Allah. Jadi saya cakap dengan ustaz tu, kenapa bagi soalan macam ni ustaz? Ini soalan susah. Kalau tanya orang Islam pun, born Muslim pun tak boleh jawab. Banyaklah tak boleh jawab, mungkin ada yang boleh jawab kan, tapi ada ramai yang tak boleh jawab. Kenapa kau tanya orang Islam baru masuk Islam soalan yang susah-susah sangat? Oh, dia kata tak ada, dia baru masuk Islam, kita kena pastikan betul-betul. Habis yang ramai yang dah buat Muslim macam mana? Oh, itu tak apalah, dia kata. Jadi di mana konsistensi dalam kita menentukan orang Islam tu? Islam baru 100%, Islam yang lahir tak apalah, biar je. Baik. Baik, doktor, kita sambung lagi perbincangan kita sebentar lagi. Kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Teruskan bersama kami selepas ini. Apapun kita nak sikit dia sebelum kita berehat, Ustaz Kazim ya. Sebagaimana Dr. Fuad sebutkan tadi. Dia kalangan kita ni yang berprasangka buruk ni rentilah Ustaz dah. Mereka walaupun kena nak kahwin, dia ada sebab kan. Masuk Islam patut kita yang bimbing. Itu pun satu cara untuk masuk Islam. Masuk Islam bukan setakat kena pergi sekolah, kena belajar. Kadang-kadang dengan perkahwinan itu boleh menarik orang untuk Islam. Dengan dia kahwin, katakan doktor kahwin dengan satu orang yang dah sudah born Islam Muslim, bila tunjukkan yang baik, isterinya baik, semua keluarga baik, doktor akan memperkenalkan Islam kepada keluarga doktor yang belum Islam. Di sinilah dakwah. Itulah bentuk dakwah yang sangat luas. Saya setuju Ustaz. Baik, saya sebutkan tadi, kita akan berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Teruskan bersama Bicara Wara Terbaik Forum Perdana Ehwal Islam. Saudara, terima kasih kerana masih lagi terus bersama Bicara Wara Terbaik Forum Perdana Ehwal Islam secara langsung daripada perkarangan Masjid Muhammadiyah, Taman Tasik Jaya, Ipoh, Perak. Forum yang dibawakan oleh JAKIM dan RTM dengan kerjasama Bank Muamalat Masjid Muhammadiyah dan Persatuan Cina Muslim Malaysia. Kita sedang membincangkan tajuk fitrah. Saya ingin sebutkan di sini bahawa negara Cina telah terima Islam lebih pada 1300 tahun dulu. Masjid-masjid sebegini telah wujud di sana Ustaz, lebih pada 1300 tahun dulu. Di tanah Melayu ataupun sekarang ni Malaysia terima Islam 600 tahun. Maknanya negara Cina terima Islam 800
tahun dulu Ustaz baru datang ke Malaysia ini. Nak ceritanya jangan salah selalu pandang buruk ataupun ada persepsi negatif terhadap orang lain masuk Islam Ustaz ya. Baik. Kita tengok tadi ahli panel dah bercakap. Sekarang ni kita nak bagi peluang pula pada penonton di bawah ni untuk bertanyakan soalan. Saya silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hamdani bin Ahmad Fuzi merupakan jemaah Masjid Muhammadiyah. Ya. Ada menanyakan satu soalan. Nanti lo, apa rasanya semayang dalam masjid berseni reka bentuk Cina ni? Terasa macam Cina tak? Rasa berada di Beijing. Ya, silakan. Okey. Soalannya kalau kita tengok Ustaz ya, di Taman Tasik Jaya ini penuh dengan orang yang bukan Muslim Ustaz, iaitu non-Muslim, dan ada di antara mereka yang bertanya kepada saya mengenai dengan Islam, dan kadang-kadang soalan-soalan yang diberikan kepada saya susah untuk saya menerangkan kepada mereka bagaimana Islam ini. Okey, niat di hati ini memang nak tarik dia orang ini masuk Islam lah. Cuma untuk bertanyakan soalan bagaimana tip ataupun cara-cara untuk menerangkan mereka. Adakah perlu untuk saya kata perlu ke jumpa ustaz ke apa, berikan pandangan ustaz? Terima kasih. Terima kasih, soalan yang sangat baik ni Ustaz Kazim. Taman Tasik Jaya ni 50-50 Islam dan bukan Islam Ustaz. Kalau 10%, 20% datang menyerah diri kat masjid ni tak seronok je Ustaz. Macam mana tip-tipnya Ustaz? Baik, alhamdulillah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, pada tahun lepas saya pergi ziarah sahabat saya accident di hospital Ipoh, hospital Tuanku Bainon. Jadi bila ziarah pelajar saya ni kaki patah, tangan patah. Jadi saya pergi tengok kepada katil orang sebelah. Katil sebelah ni satu pemuda Cina yang accident. Lebih kurang serupa juga, kaki lah apa semua duduk begini, menong aja. Jadi saya pun tanya dekat dia di mana accident. Dia pun cerita ni. Saya ambil duit bagi dekat dia. Tak banyak doktor, ni bukan riak pula, cerita je. Saya ambil duit bagi RM50. Dia tanya buat apa bagi? Kasih belanja makan. Kemudian tuan-tuan, seminggu selepas itu, laki-laki Cina yang bukan Islam ni datang cari saya di sekolah saya. Dia kata, mana Ustaz Kazim? Dia kata dia mau masuk Islam. Itu saja tuan-tuan. Dia kata dia jatuh cinta, bukan jatuh cinta dengan saya, dia jatuh cinta dengan Islam. Sebab apa? Orang Muslim, orang Islam tolong dia, hantar dia ke hospital. Angkat dia tak kenal apa pun, hantar ke hospital. Lagi dia jatuh cinta, kata dia, bila saya sedekah dia RM50. Saya tak kenal dia, saya tak tahu dia, dia pun tak kenal saya. Dengan RM50 tuan-tuan, saya dah curi hati dia. Sebab itu nombor satu tuan-tuan, kita sebagai orang Islam curi hati orang, tackle hati dia. Macam mana nak curi tu? Curi hatiku. Terpulang. Tuan-tuan, masjid kita berada di tengah-tengah di sini. Lambang masjid ini pun dah mencuri hati orang bukan Islam. Wah, cantik. Islam itu cantik. Dengan cantik orang dah mencuri hati. Berapa banyak pelancong-pelancong yang bukan Islam. Wah, cantik. Sebab itu tuan-tuan, biar Islam itu cantik. Rumah cantik, masjid cantik, tandas cantik. Ini kadang-kadang tandas kita, Masya Allah, menakutkan, mengerikan. Masuk-masuk tandas, subhanallah, tak flash kotor, selak pintu pun tak ada. Begini-gini menutupnya. Nasib baik ada pen selaknya. Nombor dua tuan-tuan, macam-macam program kita boleh buat untuk masyarakat setempat. Macam-macam. Sebab tu saya suka kalau kita berdakwah dalam bentuk santai. Saya rasa malam ni ramai saudara-saudara, sahabat-sahabat kita yang bukan Islam yang ada di sini. Gunakan bahasa yang mudah, gunakan bahasa yang senang untuk mereka lebih memahami Islam. Tuan-tuan, apa salahnya kita belajar bahasa Mandarin? Apa salahnya kita belajar bahasa Tamil? Apa salahnya kita belajar bahasa-bahasa ini untuk memudahkan kita bercakap? Bagi faham kepada mereka, masuk Islam bukan maknanya masuk Melayu. Masuk Islam bukan maknanya kena tinggal mak bapak. Masuk Islam bukan kena tinggal keturunan kamu. Tak. Kamu Islam, belalah mak kamu. Kamu Islam, abang kamu adalah abang kamu. Belalah elok, tunjukkan bahawa Islam itu baik. Yang keempatnya tuan-tuan, kalau kita tak reti nak cakap kepada orang bukan Islam, indahnya fitrah Islam, kita indahkan diri kita. Kita dengan akhlak yang baik, akhlak yang sopan, akhlak yang santun. Wa ma arsalna ka illa rahmatan lil alamin. Bila sebut tentang rahmat, cantik tuan-tuan. Cantik. Apa salahnya kita buat kenduri?
Kita jemput orang yang bukan Islam. Apa salahnya kita buat jamuan hari raya di masjid kita misalnya jemput orang bukan Islam? Apa salahnya sediakan tempat ruang khas di luar, satu wakaf di luar untuk orang bukan Islam mendengar khutbah Jumaat? Memang mereka tak masuk dalam masjid untuk dengar khutbah. Apa salahnya tuan-tuan? Kita tak erti nak terangkan. Masjid sediakan satu tempat, ada kerusi, ada kipas angin untuk orang bukan Islam turut mendengar. Seperti kita buat forum perdana malam ni, yang disebut muslimin muslimat dijemput hadir. Kenapa tidak ditulis semua dijemput hadir? Kadang-kadang kita hanya tulis muslimin muslimat, wah bukan muslimin muslimat pun tak lah, maka dia pun duduk di rumah. Sebut semua adalah terbaik. Bila kita memasyarakatkan tuan-tuan, nampak jelas daripada itu Islam adalah satu agama fitrah. Kalau dia sakit, kenapa tak ziarah? Dakwah bukan setakat bercakap tuan-tuan. Dakwah bukan setakat bercakap. Kadang-kadang dia tak faham. Tetapi dakwah tuan-tuan dengan senyuman. Dengan senyuman itu dakwah. Tabassumuka an wajhi akhika laka sadaqah. Berapa ramai orang Islam yang senyum pada orang yang bukan Islam? Senyum. Senyum saja. Tak perlu kata apa-apa. Tak perlu kata apa-apa. Senyumlah seindah suria yang membawa cahaya. Senyumlah dari hati, duniamu berseri. Senyum. Tapi pastikan ada orang bila nak senyum. Dengan senyuman dia boleh jatuh cinta. Wallahualam. Terima kasih dah. Sebab itu kita ucapkan tahniah kepada RTM, JAKIM dan terutamanya Bank Muamalat kerana mengadakan masjid forum ini di Masjid Muhammadiyah, Masjid Cina ni. Ustaz, nak buka sikit pemikiran kita bahawa Islam ni bukan terletak pada masjid yang ada kubah saja. Kubah tu pun seni reka Moorish Indian. Maknanya Islam menerima seni reka bentuk Cina ke, India ke, Arab ke dan sebagainya. Sebab itu kita sebut universality of Islam. Islam ni agama universal. Nak cerita saya pula jadi panel malam ini. Baik, kita bagi lagi satu peluang kepada penonton kita. Silakan. Mana dia tadi? Itu dah sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini confirm Cina ni. Siapa namanya? Nama saya Aziza Yun binti Abdul Rahman. Dari Kampung Datuk Masai, tambahan 2. Ayah, mau tanya apa? ni Sister Aziza, minta maaf saja bergurau ni. Sudah berapa lama masuk Islam? Dah 35 tahun. Ibu bapa ada marah tak? Marah. Tapi tu? Sekarang dah okey. Macam mana lu buat? Saya tunjuk cara yang terbaik untuk mereka. Yang orang Islam yang tak berjudi, tak minum arak, itu. Jadi soalan ni tanya kepada Dr. Fuad ni? Soalan saya malam ini, bagaimana cara yang boleh terbaik untuk orang memeluk ke Islam tapi keluarga dia tak marah? Keluarga dia tak marah. Betul-betul. Jangan marah ya. Apa tu? Malam ini kita betul-betul syok cakap bahasa kita balik Dr. Fuad. Kita tak boleh sebut huruf ra. R tu tak boleh. Mesti loli mali. Itu. Ustaz, jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pada puan, terima kasih. Sebenarnya saya dulu, saya cerita saya lah. Sebenarnya dalam menghadapi suasana macam ni, macam mana kita menghadapi keluarga dan sebagainya, dia tak ada satu cara. Keluarga saya, saya memfikirkan sebelum saya nak declare tu, saya buat kajian. Kenapa orang Cina ni, kalau anak dia, terutama lelaki lah, kalau perempuan satu cerita lah, kalau lelaki yang sulung pula lagi susah, lagi banyak problem. Tapi saya fikir, kenapa orang Cina ni tak suka ataupun marah kalau anak dia ataupun keluarga dia masuk Islam? Saya cari jawapan. Antara jawapan yang saya dapat ialah orang Cina ni, dia kefahaman dia ialah kalau anak tu masuk Islam, dia akan terus putus hubungan
dengan keluarga. Jadi saya fikir itu mungkin satu perkara yang perlu saya selesaikan, saya solve. Saya cuba terangkan pada keluarga saya masuk Islam, kepercayaan saya, tapi anak saya tetap seorang anak. Jadi itu cara yang saya lalui. Saya kira untuk memberikan kefahaman itu penting, kerana kebanyakan rintangan dan juga cabaran dihadapi oleh orang yang baru masuk Islam itu adalah kerana salah faham ataupun tidak jelas kedudukan seorang yang masuk Islam itu. Jadi itu mungkin kena lihat. Tiap-tiap kes ada sebab-sebab tertentu, jadi perlu lihat pada kesnya. Bagaimanapun kita ingat juga ayat Allah SWT, am hasiban nas ay yutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia akan mengira mereka akan dibiarkan apabila mereka mengaku mereka beriman dan mereka tidak akan diberi cabaran, diberikan fitnah-fitnah ataupun cubaan-cubaan pada mereka. Jadi kita sebagai seorang Islam memang kita akan menghadapi, apabila kita kata kita beriman, kita akan mendapat mungkin cabaran, cubaan-cubaan pada kita untuk menguji kita sama ada keimanan kita itu yang kita akui itu memang benar ataupun hanya manis di bibir. Manis di bibir ya? Okay. Lagu tak ada tapi manis di bibir. Jadi sebenarnya kalaupun ada cubaan itu adalah alhamdulillah. Tapi kalau kita boleh melihat apakah mungkin sebab-sebab di belakang kita cuba mengatasi masalah yang keluarga kita hadapi itu. Bila saya cuba terangkan, saya nampak keluarga saya okey juga. Maknanya tak adalah begitu hebat sangat yang saya lalui, alhamdulillah, mengatasi apa yang keluarga saya ataupun orang Cina secara umumnya salah faham tentang anak mereka jika anak mereka itu masuk Islam. Tapi saya tak menafikan bahawa di sana mungkin bukan masalah faham, tapi mungkin keluarga memang tak boleh menerima anak mereka itu keluar pada agama ataupun hanya yang paling besar ialah kita nak menunjukkan bahawa Islam ini tidak membezakan ataupun tidak menghalang hubungan keluarga. Macam mana kita nak tunjukkan? Itu jadi satu masalah. Sebab orang Islam sendiri yang beritahu pada orang yang masuk Islam ni, dululah 35 tahun dulu di Bangka Datuk, banyak pakcik-pakcik dia kata, engkau bila engkau dah masuk Islam, engkau jangan balik pergi rumah mak engkau tau, engkau tak boleh makan lagi tau, makan yang tu tak boleh makan, jadi susah maknanya balik. Jadi kalau diberikan nasihat macam tu, memang kita lihat seolah-olah ada putus hubungan, padahal sepatutnya kita terus menjaga hubungan dengan keluarga kita, dan itulah mungkin yang dapat mengatasi sedikit sebanyak masalah tentangan daripada keluarga. Wallahu alam. Terima kasih Dr. Fuad. Kadang-kadang kita yang mewujudkan kesusahan kepada mu'alaf ni. Dulu saya ingat lagi ada isu kan, sampai nak timbul kena samak darah tu. Ingat lagi masa termakan coklat tu kan. Kalau macam tu 30 tahun dulu bila saya masuk Islam, habis kena dialisis darah saya ni dok. Kena samak begitu bila masuk Islam. Jangan sampai begitu ya. Apapun kita berehat seketika, jangan ke mana-mana, teruskan bersama Bicara Wara Terbaik Forum Perdana Ehwal Islam selepas ini. Baik saudara, kita sambung kembali Bicara Wara Terbaik Forum Perdana Ehwal Islam secara langsung dari perkarangan Masjid Muhammadiyah ataupun Masjid Cina, Taman Tasik Jaya, Ipoh, Perak. Kita sedang membincangkan tajuk Fitrah bersama dengan dua ahli panel, Ustaz Kazim dan Dr. Fuad Yo. Rancangan dibawakan oleh JAKIM dan RTM dengan kerjasama Bank Muamalat, Masjid Muhammadiyah dan Persatuan Cina Muslim Malaysia. Baik, kita ada sedikit masa lagi Ustaz. Saya dah sebutkan, bila kita sebut fitrah ini sepatutnya bila berlakunya masuk Islam disebabkan oleh perkahwinan, yang lama bimbing yang baru. Itu yang betulnya, sebab kita lahir Islam, bimbinglah yang baru. Bukannya terbalik, yang baru bimbing lama, ataupun dua-dua tak terbimbing Ustaz. Akhirnya berkahwin, bercerai. Bila bercerai, murtad balik. Salah siapa ni Ustaz? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita sebut tentang bila dah masuk Islam,
murtad balik atau keluar, minta permohonan untuk keluar balik daripada Islam. Sebenarnya semua kita terlibat. Semua orang terlibat. Bukan setakat isteri dia, keluarga dia, masyarakat sekeliling, semua terlibat. Sebab kita ini adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Kita adalah bersaudara. Bila ada orang-orang yang masuk Islam di tempat kita, apa yang kita buat? Yang banyaknya ialah kau tengoklah, berapa lama tahan tu, berapa lama tahan tu, dan keluar balik lah tu. Kamu tengoklah berapa lama tahan, kamu cerai lah tu. Mulut kita ni sentiasa bercakap benda yang negatif, tanpa ada sebarang usaha untuk kita menarik, tuan-tuan. Kena cari jalan nak menarik orang kepada Islam dan nak mengekalkan dia supaya beramal dengan Islam. Kadang-kadang kita memandang rendah pada orang yang baru masuk Islam, tiba-tiba datang masjid, semayang tak tinggal. Kita pandang rendah, sedangkan dia dah datang kepada masjid. Dia dah datang untuk berjamaah, dia datang untuk belajar. Kita kena bimbing dia. Fattaqullah mastata'tum. Ajak dia bertakwa kepada Allah mengikut kepada kemampuan dia. Yang menjadi masalah kepada kita, tuan-tuan, ialah tidak banyak tempat yang boleh membimbing. Jadi kita kalau tak boleh bimbing, kita bantu orang yang boleh bimbing. Kita ada persatuan makmah di sini, ada Datuk Fazli Chia dan kumpulan-kumpulan yang buat kerja untuk tarik orang, yang tolong bantu saudara-saudara baru. Di sini juga ada esko kita, di sini juga ada jabatan agama kita, majlis agama. Mereka sentiasa berada untuk membantu. Masalah kadang-kadang, tuan-tuan, kita salahkan majlis agama, salahkan jabatan agama. Tengok apa jabatan agama buat. Kadang-kadang jabatan agama tak tahu sebab tak sampai. Kenapa tak sampai benda tu pada mereka? Sebab tak disampaikan. Kita salahkan pada orang yang tak sampai. Payah kita, apa yang kita buat? Jangan tanya apa orang buat, jangan tanya apa yang dia buat. Tanya dulu apa yang kita buat untuk bantu dia. Kalaulah kita boleh jadikan dia saudara angkat kita, ambil dia jadi saudara angkat, insya-Allah, tuan-tuan, dia kekal dengan Islam. Malah kadang-kadang dia lebih Islam daripada orang yang dah lama memeluk Islam. Saya mengambil peluang di sini untuk memberikan sedikit kepada seorang pesakit kanser tahap 4 yang berumur 9 tahun, doktor, yang minta sangat-sangat saya berjumpa dengan dia. Dah berada dalam keadaan kritikal, doktor dah suruh balik ke rumah. Dia minta satu je, nak jumpa Ustaz Kazim, tapi saya terlalu sibuk. Jadi saya cakap kepada adik Muhammad Idham bin Azhar yang berada di Selama, Perak, mudah-mudahan Allah sembuhkan adik Idham. Boleh tengok Ustaz sekarang, Ustaz nyanyikan khas untuk adik Idham malam ini sebab dia pesan suruh menyanyi untuk dia. Lagunya Kekasih. Baik, jaga pitching baik-baik. Jaga pitching. Adik Idham, ingat Allah Taala. Allah sayang pada adik. Kepadamu kekasih aku serahkan, kerana ku tahu kau lebih mengerti. Mudah-mudahan adik Idham berada dalam keadaan sihat. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Kazim. Dr. Faiyo, di akhirnya kita nak bagi tahu bahawa tak kiralah lama ke, baru ke, bon muslim ke, kita serupa belaka. Yang bezanya adalah iman dan takwa kita. Kalau boleh Ustaz Dr. Fuad, silakan. Memang benar. Sebenarnya yang kita tahu, firman Allah SWT, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah SWT ialah yang paling bertakwa di kalangan kamu. Juga la fadla baina arabiyyun wa a'jamiyun illa bitaqwa. Tidak ada perbezaan antara Arab ataupun Ajam. Zaman dulu memang zaman Nabi SAW itu antara Arab dengan Ajam ini, Arab dengan bukan Arab ni memang satu isu yang besar lah. Arab lebih apa ni, kalau Ajam bukan Arab, cakap Arab pun tak boleh, dia kata. Macam sekarang cakap Melayu pun tak boleh. So dia memang jadi isu yang besar. Jadi Rasulullah SAW menyebut tidak ada apa beza antara Arab ataupun Ajam melainkan dengan takwa. Jadi takwa, walaupun orang tu baru masuk Islam, jika ketakwaannya, apa dia ketakwaan kita tak nampak, kerana at-taqwa hahuna. Rasulullah SAW dalam satu hadis, at-taqwa hahuna, dengan mengisyaratkan kepada dada dalam, iaitu hati. Takwa hahuna 3 kali, takwa dalam hati. Jadi kita sebenarnya tak dapat melihat dalam hati, tapi kita boleh melihat apa yang dicerminkan oleh hati itu, apa yang dilahirkan, yang yang wasadaqahu jawarih, apa yang membenarkan hati itu. Jawarih, anggota kita yang membenarkan hati itu akan dilihat, akan
dizahirkan kepada ramai. Saya teringat juga dalam hal ini sebenarnya, memanglah kalau kita ni masuk Islam 30 tahun pun dia masih mu'alaf lagi lah. Di Malaysia macam itulah. Saya tak tahu bila akan berubah, insya-Allah generasi Y, generasi Z dan XZ dan AZ dan sebagainya esok insya-Allah akan bertukar. Sebab 35 tahun masih mu'alaf lagi. Maka itu saya banyak kali, saya sampai ke masa England punya satu, saya mengajar Quran. Saya mengajar Quran pada budak-budak ni, student-student semua. Tapi saya tak beritahu dia tu saya di mu'alaf. Saya diam je. Dah lama-lama, dekat setahun, dia mendengarlah cerita. Adalah orang tolong buka cerita tu. Buka cerita, dia ni dulu Islam, Cina ni masuk Islam ni, mu'alaf. Tapi bila dia orang dah tahu, bila dia orang dah belajar dengan saya, dia tahu saya masuk Islam, tak ada masalah. Tapi kalau dia tak belajar lagi, umpamanya satu masa saya kerja dulu, saya pernah dengan kawan sepejabat, kata dengan dia, tengah azan radio, saya kata jom kita pergi solat. Dia marah kat saya. Dia kata, kau ni baru masuk Islam, kau nak ajar aku pergi solat. Aku dah lama Islam pada kamu. Apa yang kau, ini solat aku dengan Tuhan aku. Jadi nampaknya memang macam itulah mu'alaf ni. Jadi saya rasa tuan-tuan terima kasih Dr. Fuad, macam faham je lah, kita dah habis masa dah. Apa pun terima kasih Dr. Fuad kerana sudi bersama dengan kami, dan terima kasih Ustaz Kazim kerana sudi bersama Forum Perdana Ehwal Islam, dan terima kasih kepada semua yang menjayakan Forum Perdana pada malam ini, terutamanya selain pada JAKIM dan RTM yang bawakan siaran ini, terutama kepada Bank Muamalat yang melaksanakan tanggungjawab sosialnya kepada fitrah ni, kepada mu'alaf-mu'alaf ni. Inilah dia banknya. Bukan ni bank dia. Ini botol dia tulis Bank Muamalat ni. Terima kasih Datuk Reza. Terima kasih semua pegawai-pegawai Bank Muamalat yang hadir pada malam ini. Terima kasih kepada Masjid Muhammadiyah. Terima kasih kepada Persatuan Cina Muslim Malaysia. Terima kasih kepada semua yang hadir yang menjayakan Forum Perdana. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan akan mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya daripada saya dah sebutkan tadi, tidak kira lama ke barunya, kita ada tanggungjawab kita. Jangan kita memandang rendah pada orang lain. Kita sama saja di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali iman dan takwa kita yang membezakan saja. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.